Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi, di mana kita akan sama-sama membaca, mengambil pengajaran dan meneliti daripada kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Saya nak raikan terlebih dahulu sahabat-sahabat yang berada di ruang komen. Ahlan Zabaria Muhammad Yusuf, Anita Maizan, Nurasia Ahmad, Ummi Zaihadi, Tuan Nur Rahim Sharif, Hasiyah Nun, Arif Taib, Safia Sapian, Zimah Dun, Hardi Suhaimi, Zahini Wahid, Kamaria Harun Dikma, Samsarina Saifuddin, Maryamah Zakaria, Rahila Junid, Syarina Uthman, Wan Ismail Wan, Nurasia Ahmad, Narazita Abdul Manaf, Nurazia Mukhtar, kemudian Galik Spirit, Nurani Ahmad, Fauziah Aziz, Syamsiah Saleh, Nuraha Manab, Kamiza Muhammad Amil, Zahara Alias, Tumirah Damiri, Safia Sapian, Ummi Akasha, Aziz Z, Habibah Abdul Aziz, Yaya Lia, Ruzia Ma'aruf, Ninda Anis, Ija Rahman, Ummi Akasha, Ruzia Ma'aruf, kemudian Ahlan, Rukumah Yusuf, Rozana Aziz, Ida Rizwana, Alhamdulillah syukur. Ahlan, Rusnah Ismail, Hashimah Usman, Zakia Muhammad Nin, Wantimah Wan Daud, Nurul Hidayat, Nyimah Muharran, Aisyah Usman, Farida Hamdan, Syed Ahmad, Rosna Sharif, Ramlah Dasuki, Nur Wafim Nur, Muhammad Badrul Syam, Rosnah Ismail, Haja Gaya Daud, Nur Hayati Jamaluddin, Rafidah Mustafa, Nur Aini Abdul Manaf, Ida Nur Shima, Masria Maria, Ruslina Saharuddin, Assamtullah Raini daripada Thailand, Rani Idris, Hasliza, Sabaria Sarmin, Elvira, Hajrah Zai, MGR Norisa, Alawiyah, Syafiq Rohani, Azhar Halim, Azima dan juga Wati Hafiz. Ahlan. Saya harap saya dapat meraihkan semua yang berada di ruang komen. Saya nampak ramai yang beri salam. Waalaikumsalam. Ada juga yang bertanya khabar. Alhamdulillah. So far syukur sihat. Moga-moga sahabat-sahabat semua berada di dalam keadaan sihat, afiah, dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga kepada yang mendoakan. Moga-moga doa yang sama, kejayaan, kebahagiaan dunia dan akhirat Allah kurniakan kepada sahabat-sahabat semua. Hari ini kita dah tiba pada pengajian kitab Al-Adhkar pada muka surat yang ke-260. Muka surat 260, dan hari ini kita telah tiba pada siri yang ke-200. Alhamdulillah, siri yang ke-200. Tak sangka sudah 200 kali pertemuan kita dalam kitab Al-Adhkar pada waktu petang ini, setelah kita berjaya mengkhatamkan kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Maktum. Moga-moga kita berterusan dapat bertemu pada setiap hari jam 6 petang. Mungkin selepas kita Al-Adhkar, kita akan baca pula kitab hadis yang lain ataupun sirah yang lain. Moga-moga bertambah pengetahuan yang mendatangkan manfaat untuk saya dan juga untuk setiap daripada kita. InsyaAllah hari ini kita nak sambung daripada bab yang ke-8. Mohon sahabat-sahabat catatkan di ruang komen muka surat 260, bab muka surat siri 200, muka surat 260, bab yang ke-8 pada riwayat yang ke-421. Riwayat yang ke-421. Apakah yang kita boleh belajar hari ini? Imam Nawawi membawakan satu tajuk
berkenaan tentang sunnah pada waktu itu untuk kita mendoa agar kita mati di tempat yang baik. Sunnah untuk kita berdoa agar kita mati, meninggal dunia, diambil roh kita di tempat yang baik. Setiap daripada kita mati, cepat ataupun lambat, hakikatnya setiap daripada kita akan mati. Lalu alangkah indahnya, alangkah baiknya kalaulah kita dapat meninggalkan dunia ini di tempat yang baik. Lalu ini adalah sambungan daripada semalam yang kita belajar berkenaan boleh untuk mengharapkan kematian apabila disebabkan agama, disebab risaukan agama. Adapun kalaulah mengharap kematian kerana ujian, maka Nabi larang. Kalaulah mengharap kematian kerana musibah, Nabi larang. Itu kita dah baca dah riwayatnya dan juga doa yang Nabi ajar kalaulah tetap menginginkan kematian akibat daripada musibah. Dan juga semalam kita belajar berkenaan boleh ke tidak menceritakan tentang sakit kita. Maka jawapannya boleh, makruh pun tidak, asalkan pada waktu itu bukan kerana menzahirkan kemarahan ataupun merungut pada ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka riwayat hari ini adalah riwayat yang ke-41. Maka di sini Imam Nawawi membawakan tajuk Babu istihbabi du'ail insan bi an yakuna mautah fil baladi syarif. Apakah tajuk bab yang ke-8 hari ini? Tajuk bab yang ke-8, bab pada riwayat yang menerangkan disunnahkan seseorang itu berdoa agar kematiannya datang di negeri yang baik, di tempat yang baik. Lalu apakah tempat yang baik? Maka kata Imam Ibn Allan dalam kitab beliau Al-Futuhatur Rabbaniyah ketika mana mensyarahkan kitab Al-Adhkar, kata Imam Ibn Allan, wa ashraful amakin, dan semulia-mulia tempat, sebaik-baik tempat adalah tempat di mana terletaknya 3 masjid yang Nabi galakkan kita, anjurkan kita untuk pergi. Lalu inilah sebaik-baik tempat, 3 masjid ini. Daripada 3 masjid ini, manakah yang paling afdal? Iaitu yang pertama adalah Mekah Al-Mukarramah. Mekah Al-Mukarramah. Yang kedua adalah Madinah Al-Munawwarah, di mana terletaknya Masjidun Nabawi. Dan yang ketiga adalah di mana terletaknya Masjid Al-Aqsa. Inilah 3 tempat yang terbaik untuk kita minta meninggal dunia, sebaik-baik tempat. Ada juga pandangan, lalu majoriti sebahagian besar kata Ibn Allan mengatakan yang paling afdal adalah Mekah, nombor 2 adalah Madinah. Namun kata Imam Ibn Allan, wa bahatha ba'duhum, sebahagian berpendapat anna dafna bil madinati afdal minhu bi Makkah, bahawa meninggal dunia ditanam di bumi Madinah adalah lebih afdal daripada Mekah Al-Mukarramah. Kenapa? Sebab datang terlalu banyak riwayat berkenaan tentang kelebihan meninggal dunia di Madinah. Kita dah pernah belajar pada salah satu siri yang kita bawa berkenaan tentang Madinah, di mana terlalu banyak riwayat untuk orang yang pada waktu itu meninggal dunia di bumi Madinah. Antaranya, dia akan mendapat syafaat special khusus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu ada sebahagian para ulama berpendapat bahawa meninggal dunia di bumi Madinah adalah lebih afdal daripada Mekah. Ada sebahagian mengatakan tidak, meninggal dunia di bumi Mekah adalah lebih afdal daripada Madinah. Lalu di sini pada riwayat ini dibawakan tentang doa Umar bin Khattab. Dan kalaulah boleh kita doa. Kadang-kadang orang nak meninggal dunia dekat dengan kampung dia. Orang nak meninggal dunia dekat dengan tempat dia. Tapi apabila kita meninggal dunia kelak, maka tak ada siapa yang sebenarnya nak datang ziarah kita selalu. Lebih baik kita meninggal dunia di Madinah. Lalu setiap pagi lepas subuh orang datang ke Baqi' ziarah. Setiap petang selepas asar, orang datang ke Baqi' ziarah. Bila orang mendoakan untuk penghuni Baqi', kita mendapat bahagian dan juga pahala serta ganjaran.
Lalu di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala bawakan dalil daripada amalan Umar bin Khattab bahawa Umar bin Khattab pernah berdoa berkenaan tentang perkara ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa rawaina, dan kami telah riwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari daripada Ummul Mukminin Hafsah binti Umar, anak perempuan Umar. Lalu Hafsah binti Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata bahawa Umar bin Khattab dia selalu berdoa. Ini adalah antara doa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Doa yang kita biasa dengar bila kita pergi ziarah ke Madinah, para mutawif akan kongsikan ketika mana menceritakan tentang kelebihan Madinah. Lalu ini adalah riwayatnya daripada dalam Sahih Bukhari daripada anak perempuan Umar, isteri Nabi, Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Lalu apakah doa Umar bin Khattab? Jom sama-sama kita baca. Mungkin ada orang kata tak naklah meninggal dunia di Madinah, nak meninggal dunia juga dekat kampung. Tapi apa salahnya kalau meninggal dunia dekat Madinah? Orang sentiasa doakan dekat dengan baginda Nabi, dikelilingi oleh para sahabat Nabi dan orang-orang yang salih, berada di bumi mulia Madinah dan juga tanah haram Madinah. Maka apakah doanya? Maka Umar bin Khattab selalu berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik. Lalu ini adalah lafaz yang Imam Nawawi nukilkan daripada Sahih Bukhari. Lagi sekali, adakah sahabat-sahabat ikut ataupun bila cerita tentang kematian kita takut? Kita tetap mati, lalu kita akan tetap mati. Lalu cuma kita nak belajar doa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu apakah kata-kata beliau? Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik. Lagi sekali, Allahumma rzuqni. Saya sengaja baca perlahan sebab ada di antara sahabat-sahabat yang mungkin tidak ada kitab, lalu saya baca perlahan-perlahan. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik. Apakah terjemahannya? Umar bin Khattab minta dua benda yang pada waktu itu nampak mustahil untuk dapat. Apakah yang Umar bin Khattab minta? Maka Umar bin Khattab minta, Allahumma rzuqni, ya Allah kurniakanlah kepadaku syahadatan, mati syahid, fi sabilik, di jalanmu. Beliau minta untuk mati syahid. Dan mati syahid, apakah istilah mati syahid? Tidak dikira mati syahid menurut majoriti para ulama kalaulah pada waktu itu meninggal dunia kerana berperang sesama orang Islam, tidak dikira sebagai syahid. Syahid adalah berlaku ketika mana peperangan yang berlaku pada waktu itu apabila peperangan ataupun dibunuh oleh orang yang bukan Islam. Bila dibunuh oleh orang yang bukan Islam, oleh orang yang tak beriman, maka pada waktu itu dikira sebagai syahid. Lalu benda ni nak dapat susah. Kenapa? Sebab Umar bin Khattab minta syahid dan pada waktu itu dia minta untuk meninggal dunia dekat bumi Madinah. Sebab itu, kalau kita baca riwayat seterusnya, maka pada waktu itu ada yang bertanya, Fakultu maksudnya Hafsah. Maka aku, iaitu Hafsah bertanya, anak perempuan Umar, wahai ayahku, anna yakuna hadha, macam mana engkau nak dapat ni? Sebab kalaulah ayah nak dapat syahid, wahai Umar, wahai Khalifah, wahai ayah kena berada di medan pertempuran. Sebab dekat Madinah, semenjak daripada penghujung usia Nabi, pada waktu itu dah tak ada orang-orang yang tak Islam. Yang boleh tinggal di Madinah pada waktu itu hanya orang Islam. Mana-mana orang yang bukan Islam, walaupun hamba sekalipun, bila dia dah jadi akil baligh, dia kena keluar daripada Madinah. Maka Hafsah pelik doa ayah dia. Maka dia bertanya, anna yakuna hadha, macam mana ayah nak dapat ni? Dua benda yang mustahil ayah. Ayah nak mati syahid.
Lalu untuk mati syahid kena ada orang yang bukan Islam, yang tidak beriman pada waktu itu membunuh, mensyahidkan ayah. Tapi untuk ini ayah tak nak keluar berjihad. Ayah pada waktu itu nak meninggal dunia di bumi Madinah. Maka macam mana dekat Madinah bukannya ada orang bukan Islam? Dekat Madinah bukannya ada orang yang tidak beriman? Semuanya orang Islam. Maka pada waktu itu bila bila Hafsah radhiyallahu taala anha bertanya, maka Umar bin Khattab menjawab. Apa dia menjawab? Beliau menjawab, ya'tini Allahu bihi idza sya'. Maka jawapan dia Masya Allah. Maka kata Umar bin Khattab, apabila Allah mengkehendaki, pasti Allah akan memberikannya kepadaku. Dia benar-benar pada waktu itu bersungguh-sungguh pada doanya. Walaupun pada waktu itu nampak mustahil. Kenapa? Sebab mana ada orang yang tidak beriman, orang yang kufur berada di Madinah yang boleh menjadikan Umar bin Khattab syahid. Dan dia nak meninggal pula dekat Madinah, ditanam di Madinah. Maka kemudian berlaku, setelah 10 tahun Umar bin Khattab menjadi khalifah, maka salah seorang gubernur dia yang bernama Mughirah bin Syu'bah, dia telah tulis surat kepada khalifah. Dia kata, wahai khalifah, aku ada satu perniagaan dekat Madinah dan aku sangat-sangat berharap engkau izinkan salah seorang hamba aku yang beragama Majusi untuk dibenarkan tinggal di Madinah. Sebab sebelum daripada itu, orang yang tak beriman, yang dah balik tak boleh tinggal Madinah. Maka Mughirah bin Syu'bah pujuk banyak kali. Dia pujuk. Dia kata, untuk perniagaan aku, wahai khalifah, tolonglah benarkan seorang sahaja hamba-Ku yang beragama Majusi untuk tinggal di Madinah. Maka bila diminta berkali-kali, maka khalifah izinkan. Maka hamba ini dia ada perjanjian, dia adalah hamba mukatab. Apakah itu hamba mukatab? Hamba mukatab adalah hamba yang dia kena cari pada setiap bulan sekian-sekian duit daripada kemahiran dia ataupun perniagaan dia, dan dia dibenarkan untuk berniaga, dan dia kena bayar tuan dia untuk beberapa bulan, untuk bilangan yang tertentu. Bila dah selesai, maka pada waktu itu dia akan menjadi merdeka. Itu hamba mukatab. Maka hamba ini dengan tuan dia Mughirah bin Syu'bah, sahabat Nabi, salah seorang daripada Gubernur Umar bin Khattab, dia ada perjanjian. Maka satu ketika hamba ini pada waktu itu dia datang jumpa khalifah. Maka dia berkata, wahai khalifah, aku minta tolong kepada engkau untuk cakapkan kepada tuan aku Mughirah bin Syu'bah supaya dia kurangkan bayaran bulanan kerana terlalu berat untuk aku selesaikan. Maka sebenarnya Umar bin Khattab tak boleh ganggu perjanjian antara seorang hamba dengan seorang tuan. Namun Umar bin Khattab pada waktu itu jawab, dia bertanya berapa banyak dan sebagainya. Maka pada waktu itu dia kata nanti. Dia kata lebih kurang macam tu nanti. Hamba ni ingat yang Umar bin Khattab tak nak tolong. Padahal Umar bin Khattab dia sibuk pada waktu itu, dan dia maksudkan dia akan bincang kemudian dengan Mughirah bin Syu'bah. Tetapi percakapannya ringkas yang disalah erti, disalah faham oleh hamba. Lalu hamba ni tiba-tiba dengki. Dia tiba-tiba pada waktu itu marah. Dia kemudian hasad dan sebagainya. Maka pada salah satu pada waktu subuh, dia telah sediakan pedang yang mempunyai 2 mata yang disalut dengan racun yang kalau kena takkan mungkin boleh selamat, dan dia bersembunyi pada waktu subuh dengan jubahnya dan sebagainya. Dan pada waktu itu bila Umar bin Khattab menjadi imam, zaman dulu siapa yang menjadi khalifah, siapa yang ada jawatan, dia kena jadi imam. Maka ketika mana khalifah menjadi imam waktu subuh, maka hamba kepada Mughirah yang beragama Majusi yang bernama Abu Lu'lu' Al-Majusi, dia telah tikam Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Daripada itu Umar bin Khattab luka parah dan beliau terus hidup selama 3 hari dan kemudian beliau meninggal dunia. Lalu Allah kabulkan doa dia. Dia minta syahid.
Sebab itu ketika mana dia kena cucuk, dia kena tikam, pada waktu itu dia bertanya, siapa yang menikam aku? Maka mereka berkata, Abu Lu'lu' al-Majusi. Maka dia bersyukur sebab yang bunuh dia bukan orang Islam, dan yang pada waktu itu yang bunuh dia adalah orang yang melayakkan dia untuk mendapat syahid. Dan dia, permintaan dia pada Allah begitu benar, maka dia bukan sekadar meninggal dunia di bumi Nabi. Waj'al mauti fi baladi rasuli, doa dia, ya Allah jadikanlah kematianku di bumi Rasulmu. Bahkan dia didafankan, ditanam bersebelahan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab dia benar pada permintaan dia. Dia sangat bersungguh-sungguh dengan permintaan dia. Sebab itu bila Hafsah bertanya, mana mungkin? Mustahil nak meninggal dunia dekat Madinah dan nak dapat syahid. Akan tetapi Umar bin Khattab kata apa? Yang kita nampak tadi. Umar bin Khattab berkata, ya'tini Allahu bihi idza sya'. Kalaulah Allah berkehendak, Allah pasti akan jadikan, dan terjadilah apa yang terjadi, iaitu beliau disyahidkan oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, hamba kepada Mughirah bin Syu'bah, satu-satunya orang yang Umar bin Khattab benarkan untuk berniaga di Madinah atas permintaan sahabat baiknya, gubernur dia Mughirah bin Syu'bah. Namun orang yang sama mensyahidkan dia dan juga membunuhnya. Inilah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu adakah kita berani benar-benar nak doa begini? Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Ya Allah, kurniakan syahid untukku pada jalanmu. Waj'al mauti, dan jadikanlah kematianku fi baladi rasulik, di bumi Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Daripada riwayat ini, maka Imam Nawawi dan juga kebanyakan para ulama mengeluarkan satu hukum, satu tajuk, sunnah. Maksudnya digalakkan, sunnah digalakkan untuk seseorang itu berdoa agar kematiannya datang di negeri yang mulia. Apakah negeri yang mulia? Berdasarkan tempat yang Nabi suruh untuk kita pergi, itulah dia Mekah Al-Mukarramah, di mana terletaknya Masjidil Haram, Madinah Al-Munawwarah, di mana terletaknya Masjidun Nabawi. Dan para ulama berbeza pendapat mana satu lebih afdal daripada sudut tempat pengkebumian ataupun kematian. Adakah Madinah ataupun Mekah seperti yang kita sebutkan di awal tadi? Dan yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa. Moga-moga Allah kurniakan kita sebagaimana permintaan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bab yang ke-9. Bolehkah saya teruskan? Adakah jelas penerangan tadi? Saya harap ianya adalah jelas. Lalu bolehkah saya teruskan? Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat, saya mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Kata Imam Nawawi, bab yang ke-9. Lalu ramai yang kata jelas. Kalaulah ada yang kurang jelas ataupun yang baru join, maka nanti boleh tengok ulangan kemudian. Sebab tadi kita kongsikan satu cerita berkenaan tentang doa Umar bin Khattab, dan cerita ini kita boleh dapat daripada kitab-kitab sirah. Saya merujuk kepada kitab Tarikhul Khulafa karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Bab yang ke-9, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, disunnahkan untuk menenangkan orang yang sedang sakit. Babu istihbabi tatyibi nafsil marid. Menenangkan, bahkan terjemah yang lebih elok, menggembirakan. Tatyibun nafs, menggembirakan. Lalu saya tak bawa pen pada hari ini, tapi sahabat-sahabat boleh letakkan di atas itu, menggembirakan. Disunnahkan untuk menenangkan dan juga untuk menggembirakan orang yang sedang sakit. Sebelum ini pada riwayat yang ke-412 kita dah belajar bagaimana Nabi SAW sebut ziarah orang sakit yang sempurna adalah pada waktu itu dengan sentuh dahinya.
kalaulah dah habis wabak ni, kita boleh amalkan. Moga-moga Allah angkat wabak ni dengan segera. Maka ziarah orang sakit yang sempurna adalah pada riwayat 412 kita dah baca, Nabi ajar pada waktu itu sentuh dahi dia ataupun sentuh tangan dia. Dan ini yang kita belajar juga pada riwayat yang kita dah belajar pada riwayat yang ke-417 bagaimana Abdullah bin Mas'ud bila ziarah Nabi, dia buat macam tu, dia pegang Nabi, dan daripada situ dia dapat rasa panasnya badan Nabi SAW seperti panasnya dua orang manusia yang digabungkan, demamnya dua orang manusia yang digabungkan, sangat panas badan Nabi. Lalu itu yang kita boleh lakukan, kita boleh pada waktu itu tunjukkan simpati kita pada orang yang sedang sakit, dan kemudian kita baca doa-doa yang kita dah belajar pada bab yang ketiga. Namun di sini Imam Nawawi bawakan tajuk pentingnya pada waktu itu untuk menenangkan, menggembirakan, menghilangkan kesedihan orang yang sedang sakit, menghilangkan kesedihan orang yang sedang sakit. Lalu kata Imam Nawawi, untuk ini apakah dalilnya? Kata Imam Nawawi, rawaina fi kitab Tirmizi wa Ibn Majah bi isnadin dhaif an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala. Kata Imam Nawawi, riwayat 422, kami telah meriwayatkan di dalam kitab Tirmizi dan juga Sunan Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Kita telah bicarakan dan Imam Nawawi telah terangkan bahawa majoriti para ulama, bahkan ijma' para ulama, boleh mengamalkan hadis yang dhaif berkenaan tentang hadis-hadis yang berkenaan tentang fadailul a'mal. Dan juga beliau terangkan pada awal kitab Al-Azkar, hadis dhaif boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang tertentu. Lalu sebab itu tidak ada masalah dengan kenyataan hadis dhaif yang disebutkan oleh Imam Nawawi di sini. Lalu riwayat ini daripada siapa? Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhaltum ala marid," apabila kalian menziarahi, menjenguk, melihat orang yang sakit. Maka nak buat apa bila jumpa orang yang sakit? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fanaffisu lahu fi ajali," maka hiburkanlah dia tentang ajalnya. Hiburkanlah dia tentang ajal dia. Apakah maksud hiburkan dia tentang ajal? Ajal maksudnya kematian. Maksudnya kata Ibnu Allan ketika mana mensyarahkan hadis ini, azhibu huznah bi an taqul, iaitu dengan hilangkan kesedihan dia. Contoh dengan kata-kata yang kita dah belajar pada riwayat yang ke-410. Apakah contoh-contohnya? La ba's tahur, tak ada apa-apa, insya-Allah akan sembuh. Gembirakan dia. Lalu gembirakan dia pada ajalnya bukanlah maksudnya cerita tentang kematian. Kita ziarah orang sakit, maka pada waktu tu kita baca doa ziarah orang sakit, kita amalkan. Kemudian kita pegang dahi dia, pegang tangan dia, kita buat. Tapi lepas tu kita bukan gembirakan dia, kita datangkan runsing. Kita kata, nampak gaya tak lama dah ni, 3 kali Jumaat, pergilah ni 3 kali Jumaat. Lalu walaupun dia buat lain, baca doa, kemudian pada waktu tu pegang macam Nabi ajar, tapi dia tak menggembirakan. Dia lebih mendatangkan kerungsingan. Contoh dia kata, tak lama dah aku nampak kau ni, jadi kau cepat-cepatlah buat benda-benda yang patut. Kesian aku tengok kau. Tak lama lagi pergilah ni, KO lah ni. Maka itu mendatangkan kesedihan. Sebab itu sabda Nabi SAW, hilangkan kesedihan dia. Contohnya macam dengan doa yang kita baca pada riwayat 410, muka surat 257. La ba's, tak ada apa-apa insya-Allah. Tahur, akan sembuh insya-Allah. Walaupun pada waktu itu mungkin kita pun tahu, nampak daripada sudut kesihatan memang dia akan pergi. Tapi gembirakan hati dia. Gembirakan hatinya dengan ucapan yang baik, dengan doa yang baik, dengan positif. Bukannya pada waktu itu bila kita datang dia okey, bila kita balik dia menangis, sedih dia.
kita bukan datangkan kegembiraan, tapi pada waktu itu kita datangkan kesedihan. Lagi dahsyat, sebelum kita datang dia sihat, bila kita datang ziarah terus mati. Dia nampak kita je pada waktu tu dah kena heart attack, serangan jantung, terus mati. Maka janganlah begitu. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu Nabi ajar, bila kamu datang ziarah orang sakit, baca doa semua sunnah. Kemudian sentuh pegang dia, itu pun sunnah. Kecuali lah pada waktu wabak COVID ni. Tapi kadang-kala kita bawa kesedihan, kita tak bawa kegembiraan. Sebab itu sabda Nabi SAW, fanaffisu lahu fi ajalih, hiburkan dia, gembirakan dia, tenangkan dia berkenaan tentang ajal dia. InsyaAllah usia kau panjang, InsyaAllah tak akan ada apa-apa, InsyaAllah semuanya Allah akan mudahkan, InsyaAllah akan sihat. Ataupun kata Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala, maka kata Ibnu Allan, baca riwayat 410, iaitu la ba's, tak ada apa-apa, tahur, bakal sembuh, akan sembuh insya-Allah. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna dhalika la yaruddu syai'a wa yutayyibu nafsah. Kerana bila engkau gembirakan dia, perkataan kamu itu takkan boleh mengubah takdir. Perkataan kamu yang kamu kata insya-Allah akan sembuh, insya-Allah akan sihat, insya-Allah tak ada apa-apa, insya-Allah akan panjang usia. Ucapan itu adalah doa, namun dalam masa yang sama tak boleh mengubah takdir. Kalaulah Allah tentukan pada kematian, pada penyakit pesakit itu dia tetap mati, dia tetap akan mati. Kalaulah takdirnya dia mati dalam sakit itu, dia tetap akan mati. Namun apakah yang kita boleh dapat? Sabda Nabi SAW, wa yutayyibu nafsah, namun kamu dapat menggembirakan dia. Dan menggembirakan orang Islam, menggembirakan idkhalus surur fi qalbil mu'min, menggembirakan orang beriman adalah sedekah, adalah pahala, adalah ganjaran. Maka sebab itu sabda Nabi SAW. Lalu jangan pula pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, walaupun kita doktor, kita pakar, dan memang dia tak ada masa yang lama, pada waktu itu kita bahagikan perkataan yang menggembirakan dia. Walaupun kita sahabat baik, yang mana kita ni tak ada apa-apa, maksudnya boleh lepas cakap, tapi bila orang sakit, kita jaga emosi dia, kita gembirakan dia. Kerana Nabi SAW bersabda, fa inna dhalika la yaruddu syai'a, sesungguhnya perkara itu takkan menghalang sebarang takdir pun. Kalaulah Allah tentu dia mati, dia tetap akan mati. Kalaulah Allah tentu dia sihat, dia tetap akan sihat. Cumanya kalaulah dia mati, maka pada waktu itu kita gembirakan dia sebelum mati. Wa yutayyibu nafsah, namun kita dapat menggembirakan dia. Sebab itu kata Imam Nawawi, hadis Abdullah bin Abbas yang berbunyi la ba'sa tahur insya-Allah, kita boleh letak di situ riwayat 410 pada bab sebelumnya sudah melengkapkan hadis ni. Maksudnya boleh baca hadis tu, boleh baca doa tu. Bila ziarah orang sakit, kita gembirakan dia, insya-Allah tak ada apa-apa. Sikit je sakit ni, sikit je, tak ada apa-apa. Orang semua sihatlah insya-Allah. Lalu walaupun kita kata begitu, dan kalaulah tetap takdir dia mati, akan tetap mati. Cumanya apa yang kita dapat, sabda Nabi, kita gembirakan dia. Lalu dia pun senyum. Dalam keadaan senyum tu, pada waktu itu kalaulah dia meninggal, maka kita dapat pahala dan ganjaran. Kita gembirakan orang Islam dan juga orang beriman. Lalu ini adab dia. Lalu sebab itu penting kita bawakan adab-adab bila ziarah orang sakit. Sangat penting supaya pada waktu itu kita menggembirakan orang, bukan mendatangkan kesedihan pada orang. Lalu riwayat yang ke-10, bab yang ke-10, pujian untuk orang sakit akan kebaikan amalnya. Maka ini kita akan sambung esok insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang setiap hari melapangkan masa bersama. Saya nampak ramai sahabat-sahabat yang istiqamah bantu share learning point di ruang komen, memudahkan sahabat-sahabat yang mungkin pada waktu itu tak dapat nak join daripada awal, dan juga memudahkan sahabat-sahabat yang lain. Sebab bila contohnya kita dengar
dan contohnya kita boleh baca, maka pada waktu itu lebih jelas pemahaman, lebih mudah untuk faham bagi kebanyakan daripada kita. Moga-moga Allah anugerahkan kebaikan, ganjaran, pahala untuk sahabat-sahabat semua yang istiqamah bersama. InsyaAllah kita akan jumpa pada jam 9 malam nanti dalam perkongsian kisah para sahabat Nabi SAW di Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Cumanya yang malam kita buat tak lama. Sebab malam kebanyakannya adalah waktu sahabat-sahabat dengan keluarga. Selalunya kita buat 15 minit, 20 minit cerita setiap hari tentang sahabat Nabi SAW. Kepada sahabat-sahabat yang ingin untuk membuat pembelian kitab Al-Azkar, boleh sahaja tekan link yang berada di ruang komen. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi. Apa yang baik semestinya daripada Allah, yang tidak daripada kelemahan diri serta kekurangan ilmu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih semua.